Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa syukur alhamdulillah subhanahu wa taala. Kita kembali kepada halaqah bersama mutiara yang kita insya-Allah kita kutip daripada Minhajul Abidin. Dalam halaqah yang lalu kita bercakap mengenai pendorong atau perangsang untuk kita terus berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menghayati hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut ya, kepada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan aku satu wasiat, ya, satu nasihat yang aku tak tanya lagi dah kepada orang selepas ni." Rasulullah kata, Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah, aku telah beriman dengan Allah dan seterusnya beristiqamah, berada di atas jalan keimanan kamu itu. Jadi kita tengoklah kepada dorongan yang lalu tentang bahawa kita sebut dua je, dia banyak dorongan kan. Kita sebut dua sebagai satu pengenalan, iaitu sidq, kebenaran dengan diri kita dan dengan syahadah, dengan kontrak kita mengangkat syahadah. Begitu juga keikhlasan, iaitu mata-mata kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada halaqah ini kita akan masuk ke dalam perkara-perkara yang boleh menjadi perosak ya kepada kita. Mungkin kita berjalan sampai di sana, tiba-tiba sampai di sana Allah Subhanahu Wa Taala berada ya di hadapan kita dan laisa bainahu wa bainahu terjemahan, dan tidak ada penterjemah daripada tidak ada penterjemah antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi yang kita kasihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafi'una, yang menjadi syafi' kepada kita, tetapi dia apabila ketika penghisaban itu dia tidak dapat bersama kita, maka kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, dan tak ada orang lain. Maka dia berkata, "Hamba-Ku, apa yang telah kamu lakukan dalam hidupmu di dunia dulu?" Maka dia pun berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah mengajar diriku peperangan, kemahiran berperang, dan aku telah berjihad di jalan-Mu sehingga seperti mana kamu tahu, aku mati seorang syahid, seorang syuhada." Membuat-buat dalam diri dia, mati seorang syahid ni. Allah pun berkata, "Kazabt, kamu telah berbohong, kamu telah berdusta. Sesungguhnya kamu lakukan kesemua ini supaya orang berkata kamu seorang wira, kamu seorang hero negara, kamu seorang itu dan ini. Wa ukhza bi nasihatihi, dan dia tarik dengan jambul dia, ayuja finnar, dan dibuang ke dalam neraka." Datang seorang lagi, dia tanya, "Hamba-Ku, apa telah kamu lakukan dalam hidup kamu di dunia?" Dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah berusaha keras untuk mendapat kekayaan yang amat banyak. Kemudian aku telah memberikan sedekah, berinfak kepada manusia, kepada hamba-hamba-Mu yang lain." Allah berkata, "Dusta kamu. Kamu lakukan segala itu supaya kamu dinamakan orang murah hati. Namamu terpampang dan disebut oleh manusia, dan kamu rasa seronok tentang perkara itu." Maka ditarik daripada jambulnya dan dibuang dalam api neraka. Dan yang terakhir datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang ketiga, "Apakah kamu laku dalam hidup kamu dulu?" "Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengekang mata, berusaha keras-kerasnya untuk mencari ilmu sehingga aku menjadi seorang yang berilmu, dan aku telah mengajarkan ilmu-ilmu yang baik kepada manusia semuanya." Allah kata, "Kazabta, kamu berdusta lagi. Ya, kamu berdusta. Kerana kamu lakukan segala itu supaya orang akan memuji kamu dengan nama-nama seorang alim." Sebab orang kata kamu seorang ulama, orang kata seorang profesor, seorang itu dan ini. Maka ditarik daripada jambulnya dan dibuang di dalam api neraka. Pengajaran yang kita ada di sini adalah bahawa kerja yang baik yang kita mula mungkin dengan ikhlas, tetapi dia akan menjadi rosak dalam perjalanan hidup kita ini, dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pemusnah-pemusnah yang ada bukan di luar tetapi di dalam hati kita.
seorang profesor bila dah sampai ke tahap profesor, timbul dalam hati dia yang pertama, aku bijak. Orang lain tak sampai tahap ni. Aku bijak. Itu yang pertama. Ketahuilah bahawa Allah yang Maha mengetahui, kamu ni tak tahu benda. Kemudian bila dah ada perasaan dia kata aku bijak, dia takjub dengan diri dia. Bila ada seorang murid bertanya, bila ada seorang berkata pada dia, Prof, bagaimana pula hadis macam ni? Prof kata macam ni. Terus naik kemarahan dia dan terus menzahirkan takabur. Oi walad, oi budak, berapa tahun kamu belajar? Kau tak tahu ke aku ni profesor? Itu bukan akhlak orang alim di dalam istilah kita. Dan itu telah menjatuh, mengorek, makan pahala keikhlasan tadi, mengaburkan apa orang panggil kesucian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia merasakan dia tinggi dan nak angkat sikit-sikit nak sama dengan Allah nanti. Sehinggalah satu masa dia kata, aku seorang saja yang betul, orang lain tak betul. Ini penyakit antara penyakit. Itulah yang dinamakan perosak. Dan ada benda-benda yang lain. Saya sebut tadi sedikit tentang kemarahan. Kemarahan. Rosak juga. Dengan sebab marah kepada seorang saudara tu, timbul rasa benci. Timbul rasa benci, dah lawan dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu satu persaudaraan. Kenapa benci antara satu sama lain? Kenapa benci satu sama lain? Jadi masalah kita ni kadang-kadang orang Islam kita bukan tak tahu hukum hakam dan dalil-dalil, tetapi masalah dalam hati itu ada penyakit, tak mahu nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih taat kepada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marah akan membuahkan kepada kebencian. Lepas benci itu akan buahkan kepada haqd, nak balas dendam. Nak balas dendam. Lepas balas dendam tu, tambah lagi akan berlaku apa-apa berlaku kepada saudara dia tu kebaikan, dia rasa tak patut dapat lah. Saudara dia nak pangkat, dah tahu benda tak dapat lah. Dia akan ada hasad. Dia akan ada hasad. Kemudian bila dah ada benda ni, maka dia akan turun kepada hati dia yang benci dia, akan memerintah kepada ni lidah. Anggota yang paling banyak Rasulullah tunjuk dekat lidah. Aku tidak nampak satu anggota yang paling banyak menjerumuskan manusia di dalam api neraka lebih daripada ditunjuk dengan jari tunjuk dia, telunjuk dia kepada lidah dia, bersentuhan daripada lidah ditunjuk. Tapi Masya Allah, dulu orang cakap lidah, sekarang ni orang cakap dengan telunjuk, send to all. Jadi Rasulullah masih berkata benar. Jadi penyakit hati ini membuah kepada amalan mengumpat, memfitnah. Itu semua. Inilah perosak-perosak yang ada, dan kita sebab itulah daripada mula tadi kita sebut tentang pendakian beristighfar atau halangan istighfar tadi, kita taubat tadi, kita kena banyak beristighfar dan bertaubat, kerana perosak-perosak ni yang menyebabkan waktu kita banyak, minda kita banyak memikir tentang keburukan saudara kita, tentang nak membuahkan fitnah-fitnah di kalangan orang, tentang nak menceritakan dalam akhlak buruk ataupun keburukan yang ada pada diri saudara kita, yang sepatutnya terbalik. Kita sama Islam kena bersaudara. Bila bersaudara, hak seorang Muslim menjaga penghormatan dia. Kalau dia buat satu dosa apa semua, kita tak sahabat kat orang, kita jumpa dia, Syekh, you buat itu dosa, istighfarlah kepada Allah, kita nasihat, bukan kita cerita kat orang. Ini adalah akhlak orang Islam, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu surah Al-Hujurat untuk khusus menceritakan tentang atika-atika sesama seorang Islam. Janganlah kamu mengendap antara satu sama lain. Lepas mengendap, janganlah kamu mengumpat kepada orang lain. Lepas tu satu lagi ayat, wahai kepada orang beriman ni, risalah dia, mesej dia kepada orang beriman. Jadi kalau kamu masih mengumpat orang, balik kepada hati. Ada iman ke? Tak ada iman ke? Ada benda lain? Itu masalah. Kalau kita biar dan tidak berusaha membuang, kutip buang benda ni, dia akan lama-lama makin banyak kita rasakan bahawa kalau benda ni buruk, pas terus automatik, tak sedar bahawa setiap yang kita pas tu boleh membawa
dosa dan menjadi perosak kepada diri kita. Ketahuilah bahawa penyakit-penyakit hati ni kalau kita biarkan, supaya kita tahu, menyebabkan hati kita menjadi lebih keras, menyebabkan hati kita tak rasa. Ginilah, seorang mukmin akan melihat dosa itu umpama satu bukit di atas kepala dia yang dia rasa akan timpa dia, seorang mukmin. Tetapi seorang munafik, ini kita kena pilih, seorang munafik akan menganggap dosa itu sebagai lalat yang hinggap di hidung dia. Dia halau lari, itu je. Tapi seorang mukmin, dia buat satu dosa, dia mengumpat, dia terfikir, dia mengumpat, maknanya dia kena minta maaf. Kalau dia tak minta maaf, akhirat kelak Allah kata, hamba-Ku, kamu telah dizalimi. Dia beritahu kawan kita, bagaimana ya Allah? Kamu telah dizalimi oleh fulan bin fulan, dia mengumpat kamu kepada orang semua. Pergi claim. Kita seronoklah. Tak berapa banyak pahala kita pergi claim lah. Bila pergi claim, orang ni yang mengumpat kamu. Orang yang mengumpat tu, kamu nak apa? Aku nak claim lah. Hang dulu buat ni. Di situ ketika itu yang paling mahal bukan harta, bukan nama, bukan. Paling mahal adalah pahala. Jadi orang yang menzalimi manusia di atas bumi dan tidak memohon maaf kepada membayar akan dosa kezaliman dia itu dengan pahala. Sehinggalah habis pahalanya dibayar kepada orang-orang yang dizalimi. Kemudian bila ditimbang, tak ada lagi dah nak bagi pahala. Ada lagi orang yang dizalimi, dah ramai, dia hantar kat Amal, send to all, satu dunia. Jadi kata apa? Dosa orang tu dibagi pada dia, ditambah pada dia. Jaga. Jadi kalaulah kita mempunyai hati yang sentiasa menghisap diri kita dan ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat menahan perosak-perosak ini. Jangan kita bagi ruang untuk mereka menghukum ataupun kontrol ke atas diri kita ini. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kembalilah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita akan sebut di halaqah yang akan datang betapa bulan Ramadan ini boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.